Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhir kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. InsyaAllah pada malam ini sekadar kita berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutuskan wahai Muhammad melainkan membawa rahmat kepada sekalian alam ini. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tak utuskan Muhammad itu melainkan membawa rahmat pada sekalian alam. Apa yang Nabi bawa daripada Allah Ta'ala itu, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi, tidak lain dan tidak bukan suatu perkara yang sangat penting. Apa dia rahmat? Rahmat ialah ketenangan, kebahagiaan, ketenteraman. Orang yang dapat rahmat Allah Ta'ala ni ialah orang yang mendapat ketenangan dari Allah, dapat ketenteraman, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang Nabi bawa sehingga kan alam ini sendiri pun dapat tenang? Hanya dua perkara sahaja tuan-tuan. Pertama yang Nabi bawa ialah akidah, yang kedua ialah syariat. Apa dia akidah? Ialah keyakinan, kepercayaan. Orang kita sebut apa? Beriman. Kan? Tahulah makna beriman tu percaya, kan? Tapi mana datangnya iman yang tak tahu. Sebab kita tahu-tahu beriman dia. Kita tanya orang pun beriman ke tak? Tu tanya soalan. Kan? Kita tak pernah tanya orang mana ambil iman tu. Mana datangnya iman tu kita tak pernah tanya. Kita tanya beriman ke tak?
Soalan tanya beriman ke tak. Kadang-kadang iman tu pun kita tak faham apa benda dia, daripada mana muncul dia. Takkan lahir-lahir langsung beriman. Iman tu memang makna dia, pengertian dia percaya, betul kan? Takkan lahir-lahir langsung percaya. Lahir-lahir ke dunia ni langsung percaya, tak. Apakah iman itu kena cari? Apakah iman itu kena buru dia, kena cari dia? Dia automatik kan? Cukup masa je matangnya beriman kan? Takkan macam tu kot ya? Jadi rungkaian iman ini luas tuan-tuan. Ramai orang faham beriman ialah percaya. Percaya pada Allah, percaya pada Nabi, percaya pada kitab, hari kiamat. Tapi kepercayaannya itu tidak jazam, tak sungguh tuan-tuan kan? Bila orang acah sikit, kita dah mula kelang kabut sikit lah kan? Bila kata percayakan Allah, percaya. Bila orang bahas sikit bab Allah, kita dah mula melupu dah, dah mula kelang kabut kan? Kata percaya, kenapa nak kelang kabut? Percaya dalam tak percaya. Percaya tak pada Allah? Percaya. Rezeki dari Allah? Percaya. Tapi bila tak ada duit, menung, risau, resah, gelisah, runsing, semua ada. Sebab apa itu iman? Dia tak tahu tuan-tuan. Mana datangnya iman tu dia tak tahu. Iman itu tuan-tuan, dia diperanakkan, dia lahir dari dua benda yang bergabung. Yang disebut dalam Al-Quran ialah akal, qalbun satu, akal satu, atau disebut dalam bahasa, bila hati dan akal ini bergabung akan melahirkan iman. Tuan-tuan, baru dia lahir iman. Sebab itu kalau tak berakal, dia tak nama beriman. Contoh orang gila, beriman ke orang gila tu? Mana dia tahu je kan? Sebab itu ada orang ada otak tapi akal tak ada. Otak memang wujud, akal tak ada. Binatang ada otak tapi akal tak ada. Tu biasa tuan-tuan kan? Belum mesti berotak tu berakal. Kalau berakal tu confirm dia ada otak lah kan? Maknanya otak ni mesti berakal. Kalau tak berakal, tak fungsi. Kemudian satu lagi qalbun, hati. Dua-dua ini Allah Ta'ala ciptakan dia sangat-sangat seni. Siapa boleh baca akal orang? Siapa boleh baca hati orang? Mana ada orang boleh lagu tu kan? Kalau ada orang kata, aku tahulah hati kau tu bohong, cuma kita je terperangkap kan? Bila orang kata, alah aku boleh baca lah hati kau, tak. Aku boleh baca akal kau, tak. Sebab itu rahsia milik Allah yang disebut sangat seni, latifah rabbaniyah, suatu perkara yang seni yang Allah Ta'ala cipta bagi kat hamba dia. Dia je yang tahu semua tu, manusia ini dia tak boleh tahu. Ni yang dia panggil iman atau akidah, kepercayaan, yang disebut hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kemudian Nabi bawa syariat. Syariat ni tuan-tuan ada 4 perkara. Satu, ada hubungan dengan Allah. 3 lagi, hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Apa dia syariat? Syariat ialah peraturan, undang-undang, perjalanan hidup hamba atas muka bumi ini. Allah bagi duduk atas muka bumi, namun dia bagi peraturan. Bukan peraturan kita, peraturan dari Allah. Kita bangkang, artinya kita bangkang Allah. Tak setuju ke dengan apa yang Allah Ta'ala bagi peraturan, artinya kita tak suka Allah Ta'ala bagi peraturan tu. Mudah tuan-tuan, peraturan.
Apa peraturan yang ada? Dia panggil muamalah. Ada yang dia panggil ibadah, hubungan dengan Allah. Ada dia panggil muamalah, hubungan sesama makhluk. Munakahat, hubungan sesama manusia. Janayah, hubungan sesama makhluk. Hubungan dengan Allah dari sudut ibadah, kita kena ada akhlak dengan Allah. Ada peraturan. Tuan-tuan tak boleh suka-suka hati buat ibadat, tuan-tuan. Boleh ke suka-suka hati nak semayang pukul berapa teragak? Ni hubungan aku dengan Allah. Semayang zuhur pukul 11 pagi, semayang zuhur. Semayang apa bang? Semayang zuhur. Ni 11 pagi bang. Ini antara aku dengan Tuhan je. Tak boleh, tuan-tuan. Kan? Yang kau sibuk pasal apa? Ni aku dengan Tuhan. Aku nak cakap dengan dia. Tuhan kata ada waktu nak cakap dengan aku. Bila? Pukul 1 lebih petang cakap dengan aku. Nak puasa Ramadan, boleh suka-suka hati ke? Bulan Safar puasa. Sebulan puasa penuh. Puasa apa ni? Puasa Safar. Bukan Ramadan ke? Suka hati aku lah. Ini hubungan aku dengan Tuhan je. Aku je yang tahu. Tak boleh. Jadi hubungan dengan Allah. Ada peraturan dengan Allah. Ada akhlak dengan Allah. Tak boleh suka-suka hati. Nah, kemudian masuk hubungan sesama makhluk, muamalah, tuan-tuan, yang disebut sebagai hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Tak jadi apa hubungan dengan Allah kalau hubungan dengan manusia ni tak ada. Tak jadi apa hubungan manusia ini kalau hablum minallah tak ada. Dia mesti dua-dua. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, hablum minallahi wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Bila lahirnya hubungan dengan Allah, maka tercetus hubungan dengan manusia. Sempurna hubungan kita dengan Allah, maka lahirlah sifat-sifat hubungan kita dengan manusia itu lebih baik. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah tak baik, dia tidak akan melahirkan hubungan yang baik sesama manusia. Tak mungkin. Contoh, tuan-tuan semayang tak clear, tuan-tuan semayang tak betul, semayang tak sempurna, dia tak akan melahirkan hubungan dengan manusia itu baik. Semayang itu mencegah diri daripada mungkar, daripada kemaksiatan, dari dosa yang menghitamkan jiwa. Bagaimana mungkin hitamnya jiwa boleh berhubung dengan sesama manusia dengan baik? Mana boleh, tuan-tuan? Hubungan dengan Allah tak betul, sehingga hati tidak menjadi bersih. Hati yang tak bersih berhubungan dengan manusia, dia tidak mungkin dapat hubungan dengan baik. Penuh dengan dendam, dengki, sombong, riak, ujub ada dalam hati. Bagaimana nak berhubungan sesama manusia yang ada sifat sombong? Bagaimana kita nak berhubungan dengan manusia ada sifat dendam dan dengki? Bagaimana mungkin kita boleh baik berhubungan sesama manusia kalau tidak ada sifat mahmudah yang tercetus dalam hati kita? Tak mungkin, tuan-tuan. Kan? Sebab itu Allah rakamkan hablum minallahi wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, pertama hubungan kita dengan Allah. Sebelum kita nak berhubung sesama manusia, hubungan kita dengan Allah, tali ikatan kita dengan Allah begitu rapat, tuan-tuan, begitu akrab, sehingga mencetuskan jiwa-jiwa yang bersih. Sehingga jiwa yang bersih ini kita bawa berhubungan dengan manusia, maka hubungan itu menjadi sejahtera. Tetapi kalau hati kita tak bersih, sebab apa? Kita berhubung dengan Allah tak rapat, sehingga tak dapat membersihkan jiwa. Kemudian jiwa yang kotor ini kita bawa berhubungan dengan manusia, perhubungan itu tidak akan sempurna. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini tuan-tuan kaitan hubungan Allah dengan hubungan manusia. Apa yang disebut hubungan dengan manusia ialah muamalah, jual beli, hutang piutang, kan? Itu semua muamalah.
sosial tuan-tuan. Tuan-tuan takkan boleh berniaga dengan betul kalau jiwa kotor. Tuan-tuan tak boleh berhutang sesama makhluk, jiwa tak bersih. Tuan-tuan, ini dia panggil muamalah, tuan-tuan. Muamalah ni banyaklah, tuan-tuan. Hubungan sesama manusia ni banyak, tuan-tuan. Hubungan sesama manusia ini dipegang dengan akhlak yang sempurna. Kalau akhlak tak sempurna, dia tidak boleh berhubungan sesama makhluk Allah. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab bila jiwa yang bersih melahirkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini diterjemahkan kepada hubungan sesama manusia. Baru sesama manusia itu sempurna. Kita duk tengok dia ni semayang tapi berdengki kuat. Aduh. Kita pun pelik kan. Dia ni semayang baca Quran bagus. Sombong ya Allah. Masya Allah. Aku tak pernah jumpa manusia macam ni. Semayang, mengaji tapi sombong. Kan? Kenapa tuan-tuan semayang itu tak memberi kesan? Sebab semayang itu tak memberi apa-apa pun kesan pada diri dia. Sehingga hubungan dia sesama makhluk itu dia tak jadi baik, tuan-tuan. Ini yang disebut hablum minan nas. Tuan-tuan jangan heran kalau sesama manusia ni berdengki, sesama manusia benci membenci, hasud menghasut, fitnah memfitnah, dendam berdendam. Jangan heran. Walaupun semayang, walaupun baca Quran, walaupun mengaji, semua buat. Jangan heran atau jangan heran. Sebab yang dia buat-buat itu hubungan dengan Allah Ta'ala bukan bertambah dekat. Lam yazdad minallah illa bughda. Bukan tambah dekat tapi tambah jauh. Amal ibadat hubungan Allah, semayang yo, tapi zuhurnya pukul 4. Asar memang tapi pukul 7. Subuh semayang tapi pukul 8. Maghrib dah pukul 8 suku. Isyak belum tentu. Hubungan dia dengan Allah haru. Hubungan sama makhluk lagi hancur. Tak nampak rupa, tuan-tuan. Sebab tak ada kesan apa sama sekali. Maka tu sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sebut pertama sekali hubungan kita dengan Allah. Selesai barulah hubungan sesama makhluk. Muamalah dia panggil, tuan-tuan. Hubungan sesama makhluk ini ialah muamalah, berniaga. Semua, tuan-tuan. Islam mengajar kita berniaga. Islam mengajar kita berhubungan sesama manusia. Islam mengajar kita berjiran dengan orang lain. Sampaikan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan tengok ayat yang saya bacakan ni dalam suratul Nisa yang disebut perintah hablum minan nas. Tuhan kata wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini Tuhan nak bagi tahu dalil, mengatakan hubungan dengan manusia ini, dengan makhluk. Dengan siapa, tuan-tuan? Sembahlah Allah, janganlah kamu persekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapakmu. Ini yang pertama, hablum minan nas. Hubungan kita dengan mak ayah kita. Kadang kita dengan mak ayah pun, tuan-tuan, jauh hubungan kita dengan mak ayah kita. Kadang-kadang anak yang jauh di perantauan, kadang-kadang berapa kali sangat berhubung dengan kita, tanya kabar kita. Seminggu berapa kali dia ingat telefon kita. Ayah apa khabar, mak apa khabar.
Ayah sehat ke tak, mak sehat ke tak, berapa kali. Hubungan ni yang disebut sebagai apa? Wabil walidaini ihsana. Hubungan dengan mak ayah kita ni, buat baik dengan mak ayah. Mak ayah kita ni biasalah tuan-tuan, kan? Dah tua-tua ni dia tak marah tuan-tuan, tapi cepat terasa. Fitrah manusia dia memang macam tu. Masa kecil dia suka mengajuk, besar sikit suka marah, panas baran. Tua suka terasa. Kadang anak cakap sikit pun dah terasa. Anak tak balik pun nak terasa, kan? Anak lambat balik pun nak terasa. Dah tua-tua, dah berumur. Tuan-tuan yang dah berumur, yang ada anak, kadang-kadang kan, budak-budak ni bukan ingat dah kat kita, tambah kita tak ada apa, kan? Cepat terasa, kan? Tolong hantar ayah pergi klinik jap. Alah, besok lah ya, dah terasa. Tak apalah, ayah pergi sendiri je lah, kan? Padahal nak kata besok ya, besok kan, besok saya free, besok saya hantar, itu pun nak terasa, kan? Nak tersinggung, dah tua-tua ni. Sebab itu Allah Ta'ala kata hubungan sesama manusia dengan orang tua ni, tuan-tuan, sensitif tuan-tuan, kan? Yang berdapat dosa ni waktu dah tua ni, bukan muda. Waktu tuan-tuan muda sihat, kan, anak tak balik lantak bila, anak tak ingat pun tak kisah, sebab kita mampu buat sendiri. Tapi bila dah tua ni, nak bawa kereta tak nampak, nak bawa motor tak boleh, mengharap anak. Waktu tu kita pun macam, tolong hantar ayah pergi klinik. Aduh, ya, hari ni tak dapat lah, besok lah, besok. Tak dapat tak apalah, dah mula tu, dah mula, kan? Besok lah ya, besok saya hantar lah, kan? Tak apalah, tak apa. Ayah suruh budak depan tu kau. Nak suruh budak depan lah, nak suruh orang tu lah, nak suruh orang ni lah, kan? Jadi anak pun macam, aduh, orang tua ni lah, aku cakap besok nak pergi hari ni jugalah. Dia pun wabil walidaini ihsanan, tuan-tuan, kan? Sebab itu kadang-kadang bila bapak telefon, kau minggu ni balik tak? Jawab je, balik lah. Kalau balik ayah nak minta hantar. Pasal tu dia tanya, tuan-tuan, kalau tak berapa dia tanya. Kita pula pergi tanya, minggu ni balik tak? Kenapa ya? Tanya pula lagi, kan? Tanya buat apa? Tak ada lah. Nak ada apa tadi, kan? Kalau kau balik lah, kau tak balik tak apalah. Dalam hati dia dah berkata dah, kan? Sebab kita dah jawab. Kenapa? Jangan jawab lagu tu kalau orang tua telefon. Kau kat mana? Kat rumah ya. Balik tak minggu ni? InsyaAllah ya balik. Kalau balik ayah nak minta tolong, nak minta hantar. Ini kau balik tak minggu ni? Belum tahu ya. Tak apa. Kenapa ya? Tak apa. Dia tak nak cakap dah tu, kan? Kecewa dia pasal aku nak harap kau balik minggu ni nak hantar aku. Tapi kau boleh tanya pula ke aku, ada apa ya? Ada apa? Dia pun takkan nak cakap, tak adalah, nak suruh kau hantar ayah pergi klinik. Dia takkan cakap lagu tu. Orang tua mana dia cakap lagu tu. Lain macam, dia tak bagi tahu, kan? Dia diam, kan? Tapi besok dia bercakap lah, kan? Budak-budak ni kan senang, nak suruh hantar pun payah. Dah mula dia. Padahal bukan kita tak nak hantar, kita cakap besok boleh tak? Ini orang tua. Pasal tu orang tua ni, tuan-tuan, hubungan dengan orang tua ni berat, tuan-tuan. Yang banyak berdosa bila orang tua tu dah tua. Dia muda, okey lagi, dia boleh bawa kereta, dia boleh bawa motor. Yang itu dia pun tak heran kita. Dia start kereta dia pergi, kan? Tapi dia dah saat dia tua, dia dah tak nampak sangat. Bawa kereta tak nampak, kaki pun dah lemah. Waktu itulah. Kemudian Tuhan kata lagi, wa bizil qurba, dan berbuat baik pada kaum kerabat, adik-beradik kita, mak saudara, pak saudara kita ni. Tuan-tuan minta maaf lah, saya nak tanya tuan-tuan semua ada anak buah ni, kan?
Tua muda semua ada anak buah. Agak-agak berapa kali dia WhatsApp kita dalam sebulan. Pak Ngah apa khabar? Sihat? Lama tak jumpa Pak Ngah. Ingat nak datang tengok Pak Ngah lah. Ada. Tuan-tuan, akhir zaman ni lah kan. Nak nanya lah kan. Pakcik apa khabar sekarang ni? Makcik okey? Kan, makcik nak sihat ke tak? Ingat nak datang rumah lah nak tengok makcik dah. Lama tak tengok makcik dah. Ada. Anak buah ramai ni. Anak buah bukan sikit-sikit punya anak buah. Anak abang, anak kakak, anak adik semua ada. Berapa ramai yang nanya kita tuan-tuan? Tambah mak ayah kita dah tak ada. Lagilah teruk. Kadang balik kampung pun tak nak tuan-tuan. Tak balik lah. Apa dah kampung dah. Orang tua pun dah tak ada. Adik-adik ada. Habis tak balik. Tidur mana nak tidur? Itu persoalan kita. Nak tidur mana, nak duduk mana. Duduklah sama abang tu, sama kakak tu. Tak selesa lah. Tak selesa lah. Akhir tak balik. Hubungan kita kaum qarabat yang Tuhan sebut ni, wa bizil qurba. Kita hari ni tuan-tuan tak macam orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu menikah kenalkan pak saudara, mak saudara, ni nak panggil apa, ini apa. Dulu-dulu lah masa tuan-tuan mana ada honeymoon. Tuan-tuan dulu ni kan tuan kan, mana ada honeymoon belakang dapur ya. Pi basuh kawah 3 biji tu. Tanggal baju pengantin, kawah belakang. Periuk, sudit tu semua pi basuh. Tungku pi pulang. Sudit ni pi simpan. Tu dululah tuan-tuan ni. Kan? Tuan-tuan dulu nikah mana ada honeymoon. Bersihkan rumah. Malam orang tua buat pi jalan. Ni siapa? Ni siapa manggil dia. Kita kenal lah. Pasal tu tuan-tuan lapis orang lama-lama ni tahu dia nak manggil siapa dia ni. Dia ni siapa tahu panggil. Cuba tanya anak kita sekarang ni. Dia nak manggil apa dia pun tak tahu. Tu pak saudara dia, pangkat pak saudara pun dia tak tahu. Tu pangkat anak buah dia pun tak tahu. Sebab kita hari ni nikah je honeymoon. Kan? Kita dah bayar, kita buatlah bukan kat rumah, kita buat dekat dewan apa bakar habis. Apa nikah hilang honeymoon. Mak bapak ngira duit. Salam cangkuk tadi tu. Ngira duit nah kan. Habis 40 dapat berapa? Dapat 35, rugi kali ni. Bak ramai tak datang. Pasal kenuyur apa banyak, ramai tak datang. 5,000 shot, habis 40. Kan, dapat 35 je. Aduh. Paning ke mana. Kan. Kira habis 40, dapat 41. Untunglah 1,000. Senyum. Kan. Anak biar honeymoon ni. Mana dia yang kenalnya? Sepupu-sepupu dia takkan kenal. Dia pun tak jumpa. Dia lepas bersanding dia belah. Lama-lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Tuan-tuan, pergilah duduk di Kuala Lumpur, duduk satu taman. Sepupu tak kenal. Sepupu tak kenal tuan, bukan dua pupu, sepupu tak kenal. Tuan-tuan bayangkan lah. Duduk satu taman, langkau 3 biji rumah ya. Semayang kat masjid sama-sama. Sembang selalu, minum bersama, tapi tak kenal yang tu sepupu dia. Tu yang pelik kan. Satu hari datanglah orang tua dia. Orang tua dia datang, tengok, kau pun ada sini ya, gitu dia. Pak Ngah, memang saya duduk sini. Pak Ngah main mana ni? Main rumah anak Pak Ngah lah. Kat mana? Sini taman. Siapa? Tu dia lorong tu. Dia pergi tunjuk. Lepas tu anak dia pun masuk. Ni ada apa? Lah, kau ni sepupu aku. Baru tahu. Punya lama bersembang, minum sama-sama. Oh, kau tak tahu ni anak Pangah? Tak tahu. Tapi kita orang selalu minum sama. Rumah dia pun selang 3 biji je. Tak kenal tuan-tuan. Sebab lepas nikah hari tu hilang. Dia datang pun tak tahu. Dia pun dah beranak pinak masa datang. Mana nak tahu dia? Tuan-tuan ni silap-silap
Cucu saudara pun tak kenal. Dia ni siapa ni? Siapa ni? Ini anak, pangkat cucu lah. Betul. Kan? Ni, Tuhan sebut dalam Quran ni. Wa bizil kurba, tuan-tuan. Kaum kerabat ni yang paling dekat hubungan sesama manusia. Adik-beradik pun tak kenal. Akhir zaman. Kan? Cerita punya cerita baru tahu. Ramai kaum kerabat aku kat sini rupanya. Lah, hai. Selalu jumpa kat pejabat tapi tak tahulah yang kau ni kaum kerabat aku. Kan? Tuan-tuan tengok, akhir zaman Nabi sebut hubungan sesama manusia ini pun bukan dengan Allah dah jauh. Tuan-tuan. Masya-Allah. Kemudian Tuhan sebut lagi, dia kata apa? Hubungan wal yatama, anak-anak yatim. Kita pun macam tak kisah, tengok anak yatim pun tak rasa apa hari ni. Kita tengok anak yatim ada rasa apa? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada, tak tengok anak yatim. Kan? Kok-koklah kita nak usap kepala dia, nak doakan dia. Ni anak yatim ni tuan, kita pun usap, pegang, doakan dia menjadi anak yang baik. Ayah tuan, anak yatim. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Hubungan kita dengan manusia dah jauh. Dengan Allah pun dah jauh, dengan manusia pun jauh. Manusia yang dekat-dekat dengan kita pun rasa jauh. Mak ayah kita pun, kaum kerabat pun rasa jauh. Anak yatim lagi jauh lah. Tuhan sebut lagi wal masakin, dengan orang-orang miskin. Jauh, tuan-tuan. Kita tak ambil kisah dengan orang miskin, dengan orang yang susah. Kadang adik-beradik pun tak kisah, tak ambil peduli. Bahawa adik-beradik dia susah, kaum kerabat dia susah, tak peduli. Tak peduli, tuan-tuan. Kadang-kadang dia dah pergi haji, pergi umrah berkali-kali, tu anak buah, pak saudara, mak saudara dia orang susah, dia tak peduli. Kok lah dia nak pergi tengok kan. Susah hidup pangah aku ni, pakcik aku ni, aku nak tengok tak dia, tuan-tuan. Tuan-tuan. Kan? Hubungan kita. Sebab itu kita yang masih ada, kalau anak-anak kita balik, kau pergi tengok pangah kau tu, kau pergi tengok pakcik tu, kau pergi tengok mak ngah kau tu. Pergi. Jom kita pergi tengok. Sementara abah ada, mak ada ni, jom kita pergi tengok. Kalau nak mengharapkan dia pergilah, tuan-tuan. Rasa tak pergi, tuan-tuan kan. Balik ramai-ramai berlungguk kat rumah-rumah. Siapa nak pergi? Apatah lagi kalau dia susah, kaum kerabat yang susah. Berapa ramai kaum kerabat kita yang susah, kadang-kadang tak peduli. Allah, hubungan sesama manusia ini, kita hari ini jauh, tuan-tuan, hubungan dengan makhluk ini. Jangankan dengan orang lain, ni kaum kerabat yang miskin, yang susah hidup. Jadi tuan-tuan, hari ini kita kembali balik semula mendekatkan hubungan kita ke keluarga. Tuan, kita bagus, alhamdulillah, semayang, alhamdulillah, semuanya bagus. Tapi hubungan kita dengan kerabat kita jauh. Hubungan kita dengan orang-orang miskin jauh. Tak kisah, tuan-tuan. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, wal jarizil kurba, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Kadang kita duduk berjiran pun tak kenal jiran, macam mana, tuan-tuan kan? Saya duduk di Kuala Lumpur, tuan-tuan. Kadang-kadang di Kuala Lumpur ni, Allah, pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja, masuk rumah tutup pintu, keluar rumah gelap-gelap, balik gelap-gelap kan. Jiran sebelah tu siapa tu? Orang mana tu? Tahu. Orang Melayu kita ke? Entah. Kau pun tak tahu dia Melayu ke tak? Tak pernah nampak. Jiran sebelah tak pernah nampak. Kita orang di KL ni tak nak ambil tahu hal orang. Bunyi tak nak ambil tahu hal orang. Baguslah macam tu, tak nak tahu ambil hal orang. Kan? Tu bukan jarak yang 5 buah tu. Yang sebelah dia tu. Yang sebelah dia tu. Situ ada satu kes, tuan-tuan. Rumah sebelah kena rompak, rumah sebelah tak tahu. Tuan-tuan tahu?
Ada berlaku satu kes tuan-tuan. Siang-siang hari kawan bawa lori. Elok bawa lori parking, ambil barang lah rumah tu. Dia tanya pun tak nak pergi mana ke, ni apa hal. Tak ada. Dia tengok lori, oh ada lori. Dah, masuk rumah. Bersih rumah kawan tu. Licin dengan rumah kawan tu siang-siang hari. Tapi bagusnya orang yang merompak tu kan, dia tak tinggal. Kalau ditinggal tahulah orang, oh dia ni merompak kot sebab dia tinggal-tinggal. Ni dah bunga tergantung pun dia ambil. Nak kata dia pindah lah. Kalau tak orang kata berjuri, ni kata pindah. Tak tanya nak pergi mana, buat apa, tak ada. Kawan tu elok turunkan bunga ni gantung, bersikal budak ambil, rak kasut ambil, semua licin. Langsir pun buka ni. Kira nak pindah sungguh dah. Dah petang tu kawan berbalik. Pusing. Lalu mencari rumah sampai dia tak perasan tu rumah dia tu. Sebab rumah dah tak ada apa kan. Selalu rumah ada bunga, ni tak ada bunga. Lalu lorong tu dah betul lah. Rumah tak tu rumah dia. Sebab kosong, tak ada rumah. Kawan pun tahan. Tengok dia lalu 3-4 kali tahan. Siapa? Rumah. Bukan rumah kau ni. Iya ke rumah aku ni. Masuk tengok nombor rumah aku. Betul dah ni. Tapi mana pergi bunga aku? Bunga tak ada. Rak kasut tak ada. Tanya jiran. Engkau tak ada nampak ke? Tadi ada lori, aku ingat kau pindah. Aku nak pindah mana? Ni rumah aku. Tak, aku ingat kau pindah. Kau nampak tak lori tu apa nombor dia? Aku tak tengok lah nombor dia, tapi warna merah lah. Mana ni sehari warna merah. Punya banyak lori. Nak azan ke? Azan dulu kan.
Kita sambung sikit tuan. Ini tuan-tuan, dengan jiran tetangga Allah Subhanahu wa taala sebut. Tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Dan kata Allah, was-sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Hubungan dengan makhluk ini, hubungan dengan manusia ini luas tuan-tuan. Justru itulah hablum minallah wa hablum minan nas, dia seiring tuan-tuan. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluk Allah. Tetapi hubungan kita dengan Allah mungkin dah okey, tapi hubungan kita dengan makhluk ini yang jauh. Kan? Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW mengenai hablum. Sebab Nabi kata apa? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Kita sesama makhluk, percakapan kita, perbuatan kita ni kadang-kadang Allah. Kadang-kadang kita bercakap tak mengisahkan, orang nak terasa, orang nak tersinggung. Kan? Kemudian barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Ini tetamu-tetamu kita tuan-tuan. Namun tetamu ini juga perlu ada adab. Kadang kita bertetamu tapi tak jaga adab. Hablum minan nas ni susah tuan-tuan. Kita bertetamu ni tuan-tuan ada adab dia. Buat macam rumah sendiri pun tak boleh juga. Jangan tuan-tuan, bertetamu ni ada hukum tersendiri. Begitu juga kita bertetamu, datang rumah Allah Ta'ala ni sebagai tetamu Allah yang patut kita muliakan dia. Kadang-kadang orang datang masjid kan, kita tengok orang datang masjid ni, kita kena muliakan dia tuan. Daripada mana tuan? Kan? Tak pernah nampak tuan orang bau pindah ke, ni tetamu. Tapi kadang-kadang kita tengok orang datang ke masjid, kita tengok macam ke atas ke bawah kan. Sapuan tak nak nampak, tegur tak juga kan? Tegur tak juga tuan-tuan, tengok ke atas ke bawah kan. Corong bodoh je orang tu kan. Sebab orang pun tak kenal dia lagi, dia pun tak kenal orang, kita pun tak negur dia. Saya tegur orang masjid, orang surau. Saya kata orang masjid, orang surau ni, bila orang datang masjid, datang surau, tegur, Assalamualaikum tuan, daripada mana tuan?
Tak pernah nampak tuan baru pindah ke taman ni atau datang rumah anak ke, seronok orang nak datang kan. Ini datang macam orang bodoh. Kan? Dia nyembang sama dia je kan. Yang member tu macam orang bodoh, tak ada siapa kenal kan. Tu yang rasa nak balik tu. Kan? Rasa nak balik kan. Balik-balik kawan jumpa kawan. Kawan tanya, "Tang mana tadi?" "Tang masjid." "Okey." Dah lah kata dia. "Azan?" Macam orang bodoh ya kata dia. Tak ada siapa pun negur. Itulah aku dah cakap. Baik kita pergi ngeteh lagi bagus, pergi ngopi lagi elok. Yang itu yang dia pergi ngopi banyak, pergi masjid tu. Sebab orang kat kedai kopi ramai negur kan. Minum. Mari duduk. Kan? Kat kedai ngopi ni orang kenal tak kenal negur aja kan. Minum. Duduk. Kat masjid ni orang buat tak erti kan. Tu yang dia malas pergi masjid, pergi ngopi lagi bagus kan. Kita orang masjid ni kena tuan-tuan. Saya cukup setuju dengan jemaah tabligh ni tuan-tuan. Orang jemaah tabligh ni tuan-tuan, setelah diajak orang datang masjid, dia ikram orang tu. Masuk. Sila. Walaupun orang masjid. Seronok orang nak datang ikut dia. Seronok orang nak ikut dia. Sebab dia ikramkan orang, muliakan orang. Kita ni kadang tak maaf cakap lah. Saya tuan-tuan duduk satu taman, baru pindahlah taman tu dulu. Orang taman tak kenal saya tuan-tuan. Tak kenal saya. Siapa yang kenal saya? Saya duduk depan surau. Mana yang kenal? Saya pilih surau. Tak ada seorang negur. Saya diam. Berdiri belakang duduk. Dia menyembang sama-sama dia je kan. Kita tengok, aduh, mana. Sebab dia orang pun datang naik kereta mewah kan. Naik Belfire, naik BM, datang surau kan. Saya jalan kaki, takkan nak bawa kereta pun. Seberang jalan ni kan. Dia orang tak negur lah sebab tak level kita. Dia semua level ayu kan. Saya tengok dalam hati saya, kau tunggu kau. Aku dapat ceramah dekat surau ni, aku sebat korang semua ni. Kau tengok. Korang ni panggil orang datang, itu kau tak muliakan orang. Kita jemput orang kenduri rumah kita, orang tu datang, kita tak muliakan dia. Apa perasaan dia agak-agak ni? Dia datang secangak-cangak, buat dia senyum, tuan rumah buat bodoh kan. Rasa macam nak balik rasa. Saya pun diam. Sampai habis semayang balik. Seminggu saya duduk situ, ada orang lalu depan rumah saya. Saya tengok, saya keluar. Ustaz lah katanya. Pasal dia tengok TV, Ustaz. Ustaz duduk sini sini. Tuan duduk mana? Saya duduk taman sebelah. Bukan taman ni, bukan. Untunglah orang sini, dia kata Ustaz duduk sini, boleh dah ceramah selalu. Dalam hati aku, jangan panggil lah, nanti kau dapat nanti kan. Nanti kalau kau silap panggil, aku memang taruh ya. Dia punya hepah dekat orang taman tu. Dia kata, taman kau tu ada satu ustaz tau, duduk kat taman tu, depan surau tu rumah dia. Orang taman kata, tak ada, mana ada ustaz tu. Ada satu ustaz. Dia kata duduk taman tu depan surau. Nama ustaz ni. Dia tunjuklah benda tu yang rakaman dalam TV, tunjuk kepada saya. Dia ni ya. Dia ni ustaz ni. Ustaz. Kau panggil lah ceramah kat surau. Dia pun jumpa lah saya. Jumpa, Ustaz ada kosong nak buat ceramah dekat surau. Saya memang tak ada kosong, hari-hari penuh. Sampai saya sanggup batalkan tempat lain tu. Pasal nak masuk surau tu punya pasal. Niat pun dah tak betul. Niat dah tak betul. Dalam hati tu simpan niat tak betul. Sebab aku nak ajar orang surau ni cara memuliakan tetamu. Saya kata adalah kosong, bila nak? Dia kata hari ni lah dia bagi tahu. Saya kata boleh. Saya batalkan kuliah, saya minta kawan pergi ganti. Kau ganti kuliah tu, aku nak rembat dekat surau ni. Dapatlah masuk.
Saya dah tahu dah latar belakang surau tu. 17 tahun jadi pengusi surau, dia tak boleh tarik orang taman tu datang surau. Tuan-tuan bayangkan, surau 2 tingkat tu, 17 tahun mentadbir surau, sebaris pun tak dapat. Sebaris pun tak dapat. Malam tu dia panggil saya, dapat ceramah. Saya rembat kau-kau punya, tunduk semua. Malang sungguh ustaz ni kita panggil buat apa kan? Dia rembat kita je, gila kan. Saya kata macam mana orang nak datang? Kalau kita pun muka kelat je semua. Muka duduk dalam surau dalam masjid ni muka ahli syurga. Orang beriman, muka ada wuduk, muka bersih, muka seronok orang tengok. Tapi kita buat muka macam ahli neraka tau. Saya titik kau. Saya kata ni bukan cakap 17 tahun, 10 tahun pun jaga surau, dia takkan boleh ramai orang punya. Saya kata patut kita orang surau, orang masjid ni muka senyum. Sila tuan, mari tuan, duduk tuan. Muliakan dia, dia seronok nak datang surau. Orang surau memang kelas lah, tak ada beza, baik semualah, layanan okey lah. Jom kita pergi surau. Bawa seronok pergi surau. Ini nak ajak pergi surau, jom pergi surau. Alah, orang surau mana nak. Macam muka pecah rumah dia pandang kita. Aku cakap dia orang ni kan. Sejak pada tu tuan-tuan, sejak pada tu saya duduk kat situ, barulah orang datang ramai surau. 3-4 sah datang, sampai mengadu dengan saya, macam mana kami nak datang ustaz? Kami datang macam orang bodoh ustaz. Duduk kembali. Dia tak nak sembang dengan kita ustaz, sebab kita tak level. Kita datang pun naik Honda agak ustaz, tapi yang lampu bulat tu C70 lah, bukan Honda mata jerung ke ketam ke, tak ada. Naik Honda lampu bulat, siapa nak layan kan? Orang masjid, orang surau, maaf cakap, jangan buat lagu tu, tak boleh. Saya ni tuan-tuan pergi masjid naik kancil ya, kadang-kadang kena halau tuan. Saya tengok parking penceramah, saya masuk. Biasa parking penceramah yang datang Alphard, BM, Lexus, datang saya bawa kancil, kena halau lah. Tak boleh parking situ, itu parking ustaz. Keluar. Tak nampak ke tu parking penceramah? Waduh, mentang-mentang aku bawa kancil kau halau aku. Kalau aku bawa kereta mewah aku halau kau. Saya berapa kali kena kan? Banyak kali kena. Patut datanglah dekat-dekat. Assalamualaikum tuan, maaf tuan, ini parking penceramah tuan. Kalau tuan nak parking sebelah sana tuan ya, sebab ni parking penceramah, memang kita khas untuk penceramah lah. Ni dah mana boleh parking tu? Keluar. Tu parking penceramah, tak nampak ke? Akulah penceramah. Tu yang aku masuk dalam masjid, aku taruh dulu. Kita tak ada. Kita tak muliakan orang. Saya kalau kuliah subuh, saya datang pukul 3 pagi kan. 3 pagi saya parking, saya rehat lagi tolak. Kadang-kadang orang sampai ketuk cermin. Ni parking penceramah. Keluar. Akulah nak ceramah. Tak dengar kau? Baik tuan. Tak nampak ke tulisan penceramah tu? Ya tuan. Tapi aku tak keluar juga, sebab aku berceramah dia. Siapa nak keluar dengan orang ni? Kadang datang ketuk lagi kan. Tak faham kau, ni bukan tempat, ni tempat penceramah. Nak parking sana tu. Saya pun keluar. Saya lah penceramah tuan. Oh, ustaz ke? Biasa ustaz-ustaz datang naik Alphard. Manusia suka membezakan manusia. Saya ngurus jenazah tuan-tuan, yang mati tu semua ada BM Alphard. Belum pernah lagi dia mati dia naikkan Alphard tu, belum pernah. Naik van jenazah buruk saya lah tuan-tuan. Kita bangga kereta mewah kita, Audi ke, mati besok van jenazah tu lah.
Belum pernah lagi orang mati naik audio, belum. Ini akhlak kena jaga hubungan sesama manusia. Tapi masa dah 8.40, saya tak ada lama kuliah tuan-tuan. Ceramah saya biasa isyak berhenti. Saya mana boleh ceramah lama-lama. Bukan kesian saya, kesian tuan-tuan. Tuan-tuan ni semua jenis lutut sakit, pinggang nak cabut, buku lali bengkak. Semua ni ni tuan-tuan ni jenis dah uzur semua. Ini duduk lama sikit dah kebas kaki. Ustaz sedap lah duduk tadi kan. Ni yang duduk bawah ni. 3 kali urut dah kaki. Ustaz tak onti. Bila nak onti Ustaz? Main letup-letup tangan dah. Nak bagi Ustaz nampak. Tak kat onti lagi. Memang tu Ustaz ni mampu aku. Tu malah datang. Jadi saya tak ada lama. Saya kuliah sekejap je. Biasa dia orang ni tahulah ni. Anip kita dia tahu saya kuliah saya isyak saya berhenti. Kadang ada masjid kata Ustaz, boleh tambah 5 minit lagi. Tak payah, isyak berhenti. Kuliah hari-hari, dah berumur, nak mengaji lama-lama, yang muda-muda, yang dah macam ni cukup setengah jam. Itu pun belum tentu dapat semua. Silat-silat sampai pintu tu kan dah lupa. Apa Ustaz cakap tadi? Banyak Apa dia? Panjang Apa dia? Macam-macam lah. Apa dia? Aku tak ingat lah. Kan? Jadi tak lama-lama kita jumpa di lain waktu tuan-tuan. Sebab saya jarang dah datang sini. Sebab dulu saya selalu dah datang Johor ni. Tapi banyak kes-kes jenazah tuan-tuan. Baru ni saya hantar juga di Evergreen tu ada satu jenazah. Saya uruskan jenazah aksiden. Saya banyak urus jenazah secara percuma. Tuan-tuan, kalau perlu perkhidmatan, katalah ada waris di Kuala Lumpur meninggal nak bawa balik ke Johor, telefon je saya. Perkhidmatan percuma. Hantar jenazah percuma. Kubur tuan-tuan urus sendirilah. Saya hantar jenazah percuma satu Malaysia. Ustaz-ustaz juga ngajar-ngajar juga. Saya urus jenazah daripada Covid dulu sampai lah ni lah. Jadi tuan-tuan ada masalah nak urus jenazah kat Kuala Lumpur, tak tahu, telefon saya. Tim saya akan urus semua. Tuan-tuan duduk lah. Berapa bayaran? Tak ada bayaran, percuma. Kalau nak sumbang, sumbang. Tak nak, tak payah. Saya ada RM20 je Ustaz, bagi dan RM20. Tak nak bagi langsung pun tak ada masalah. Sebab Johor ni ramai saya hantar. Baik Raja, Batu Pahat ni banyak saya hantar dah. Sebab tu lah saya katakan, maknanya kalau tuan-tuan ada masalah apa-apa, bab kematian dan sebagainya, boleh hubungi saya tuan-tuan. Tim saya semua ada. Tuan-tuan nak ambulans pun ada. Contoh nak bawa balik daripada KL, nak bawa balik ke Batu Pahat, nak guna ambulans, kami ada ambulans. Semua ada. Tuan-tuan hubungi saya pun boleh, saya uruskan. Jadi tuan-tuan cukup takat tu, insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu mudah-mudahan. Dan sebelum akhir, saya ada bawa minyak wangi tuan-tuan, siapa nak lah. Saya ada bawa minyak wangi Raudah. Ni asli daripada Madinah. Bawa balik daripada Madinah. Ni sangat harum bau dia. Tapi tuan-tuan jangan beli dulu sebab dia mahal. Ni tuan-tuan, harga dia sebotol ni RM10. Tapi dia punya harum bukan macam minyak wangi yang tuan-tuan pakai tu. Mana yang wakaf tu? Minyak wangi wakaf lah yang tuan-tuan pakai tu kan. Pakai pukul 7 1 minit dah tak ada bau. Tanya lagi kan. Yang tu seminggu dah kering tu belakang tu. Yang ini bukan. Yang ini minyak wangi original. Saya ada 2 jenis. Satu Raudah Madinah. Satu lagi saya ada Kasturi Kijang yang original. Sebab saya ada ginjal dia. Saya ada buat. Siapa berminat boleh dapatkan. Sebotol ni RM10. Jangan beli dulu, ambil bau dulu kata Piramli. Bau kalau wangi baru boleh beli. Tak wangi jangan beli. Sebab wangi ni tak sama. Saya tanya Cik Hanif, dia kata wangi Ustaz. Tanya orang lain, Cik Ali wangi tak? Tak wangi Ustaz. Tak sama, walaupun hidung sama lubang dua. Macam tu. Kita tengok cantik, orang tengok tak cantik. Kita pun kata apa ni, rabun ke apa? Asal tak cantik lagi macam ni. Jadi tak sama. Jadi tuan-tuan boleh datang kat kereta saya sekarang.
kancil situ ada minyak wangi. Siapa nak lah, sebotol ni RM10, kasturi RM10, ni RM10. Tapi tuan-tuan ambil bau dulu, jangan beli dulu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.